Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， marilah kita satukan diri, kita masuk di dalam doa. 这时候请我们大家同心祷告。 Bapa kami yang kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们在主耶稣里所认识的神， Kami bersyukur ya Tuhan. 主要我们要感谢你。 Hari ini kami boleh mengadakan suatu ibadah, 我们今天早上能够敬拜你， memperingati akan kenaikan Tuhan. 我们来纪念主耶稣的升天。 Terima kasih ya Tuhan 主要我们要感谢你， untuk karya besar yang Engkau sudah lakukan bagi kami. 我们为你已经为我们所做的何等大的这个恩典在我们的身上。 Sejak Engkau dilahirkan ke dalam dunia, 自从你主耶稣你诞生在世界上， bahkan Engkau rela disalibkan 你愿意被钉在石架， dan Engkau mati dan dikuburkan. 你受死，你被埋葬。 Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. 主耶稣，我们为你的复活而感谢。 Dan kami bersyukur hari ini kami bisa memperingati akan kenaikan-Mu kembali ke Bapa di surga. 我们感谢神，因为今天我们能够来纪念主耶稣你升天。 Kami akan mendengarkan sabda-Mu. 这时候我们要听神的话语， Bersabdalah kami siap untuk mendengarkannya. 求主对我们说话，我们已经预备好来聆 Pakailah 听。 kedua hamba-Mu yang berbicara. 求主你使用你两位仆人， Urapi mereka, 求你恩膏他们， kami yang mendengarkan. 也恩膏我们聆听的。 Rohul Kudus penolong kami yang setia menolong kami, 求圣灵来帮助我们， agar kami mampu mendengar dengan baik. 让我们能够好好的来领受， Kami mampu mengerti 我们也能够明白， dan selanjutnya kami mampu lakukan dalam hidup kami. 我们能够行在我们的生活 Terima 上。 kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya ucapkan selamat bertemu di dalam ibadah yang indah ini. 我们感谢神，在这个美好的聚会崇拜，我们可以再次见面。 Kita tahu hari ini umat Kristen dan gereja Tuhan di seluruh dunia 我们知道今天呢，全世界的基督徒 mengadakan suatu ibadah, memperingati akan kenaikan Tuhan ke surga. 我们都有一个敬拜崇拜来纪念主耶稣的升天。 Maka kita harus bersyukur jika kita bisa mengikuti ibadah pada sehari ini. 如果我们今天早上能够参加崇拜的话，我们应当感谢神。 Di dalam ibadah ini saya akan mengajak jemaat untuk membacakan dua bagian firman Tuhan. 今天早上呢，我们会读两处的经文。 Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11. 第一处我们看《使徒行传》第1章第6节到11节。 Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. 使徒行传第1章第6节到第11节，
他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“不凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣，站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Pembacaan yang kedua, kita cukup membacakan satu ayat dari Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Namun kita hanya bacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang kedua. 第二处我们看约翰福音的第14章第1节到第14节，但是我们单读第2节。Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. 我们今天早上读经到此。 Yang berbahagia adalah kita yang membacakan firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. 如果我们读了神的话语，我们相信，并且在我们日常生活当中行出来的人是有福的。 Tuhan memberkati kita. 愿神赐福我们。 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita harus mengakui 我们必须承认， bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita memperingati atau merayakannya hari ini, 我们今天所纪念或者所庆祝的主耶稣的升天节， jikalau dibandingkan dengan saat kita merayakan peristiwa Natal 如果比起我们庆祝圣诞的话， atau Paskah, 或者我们庆祝复活节， itu berbeda sekali. 是居然不同的。 Seolah-olah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan atau memperingatinya 就好像我们所庆祝或者所纪念的主耶稣的升天， lebih berkurang maknanya dibandingkan dengan perayaan-perayaan Kristiani yang lain. 似乎我们会觉得，这个升天节的这个意义，好像比其他的节日都比较不一样。 Bahkan kalau kita melihat kisah kenaikan Tuhan Yesus ini hanya ditulis di dalam 2 tempat dan dikarang oleh Lukas. 如果我们看这个圣经有讲到主耶稣的升天的这个事情，只是记住记住在2处，就是在这个使徒行传是路加所写的， yaitu di dalam Injil Lukas dan di dalam kisah para rasul. 也就是有记在路加福音和使徒行传。 Setelah kita memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, 当我们已经庆祝了主耶稣的升天10 hari kemudian nanti 10天之后， kita akan memperingati hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. 我们就会纪念这个圣灵降临节。 Jikalau kita menengok ke belakang, 如果我们往后看的话， maka setiap perayaan gerejani yang kita rayakan 我们每次庆祝这个教会的一些的节日的时候， firman Tuhan selalu berbicara kepada kita. 神的话语常常对我们说，
Misalnya pada waktu kita memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus. 比如说，当我们就是纪念主耶稣的这个受难节的时候， Di sana firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa umat manusia, siapa saja dia, satu saat akan mencapai titik itu, yaitu kematian. 就是我们知道人类无论任何人，他就会到一个重点，就是到一个死亡。 Pada waktu kita merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, 当我们庆祝复活节，主耶稣复活的时候， di situ firman Tuhan berbicara dan mengingatkan kepada kita 神的话语说，也提醒我们， bahwa di dalam Kristus yang sudah bangkit ada pengharapan. 就是我们在已经复活的主耶稣里，我们是有盼望的。 Ada pengharapan kita, dosa kita dapat disucikan, 我们有盼望，我们的罪能够被赦， yang sakit dapat disembuhkan, 生病的能够得医治， yang bermasalah masalahnya dapat teratasi. 有问题、有困难的，他的问题能够得到解决。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 今天我们来纪念、来庆祝主耶稣的 Firman 这个 Tuhan 升 juga 天。 berbicara kepada kita. 神的话语也告诉我们， Apa yang firman Tuhan berbicara kepada kita? Atau apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini? 我们今天庆祝主耶稣的升天节，神的话语要怎么样告诉我们？ Saya kira tidak kurang makna atau berkat daripada kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini dibandingkan dengan perayaan-perayaan yang lain. 我想到我们庆祝、我们纪念主耶稣的升天的时候呢，这个里面的这个含义、这个内容也并不比其他的节日更来的更简单。 Maka kita terus setiap tahun memperingatinya, 所以呢，我们每天都会纪念这个节日， terus merayakannya. 我们继续的来庆祝。 Dan panitia atau gereja di dalam memperingati tahun ini telah merangkumkan di dalam satu tema, yaitu kisah yang belum selesai. 今年呢，我们教会在这个耶稣升天节所定下来的主题，就是未结束的故 Karena 事。 kita terus mengulang-ulang, 因为我们就是常常的这样子重复， membacakannya kisah ini. 我们不断的来念读这样的这个经文， Berulang-ulang kita mendapat berkat melalui perayaan ini. 我们透过这个庆祝这个节日，我们从里面我们得到祝福。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， singkatnya saya boleh berkata, 我可以简单的说， gereja Tuhan dan orang Kristen masih merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus 我们教会和基督徒，我们仍然的来庆祝主耶稣的升天， karena di dalamnya kita menemukan makna yang begitu banyak dan besar. 因为在里面呢有着许多很大的含义。 Coba kita melihat apa makna yang kita dapat temukan di dalam kisah kenaikan Tuhan Yesus. 让我们来看，在这个主耶稣的升天的这个事件里面，我们得到怎么样的一个含义？ Apa yang firman Tuhan berbicara kepada kita? 神的话语要告诉我们什么？ Yaitu yang pertama, 第一， kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah penguasa di surga maupun di bumi. 主耶稣升天呢，这是给我们证明说，主耶稣就是掌管宇宙万物的这个天上地下的主， Dia adalah raja di surga maupun juga di bumi. 他是天上地下的这个君王。 Maka kalau saudara perhatikan di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 8, saya akan bacakan saja. 如果我们看在使徒行传第1章第8节这边， Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，
并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Kenaikan Tuhan Yesus. 主耶稣的升天， Kita semua pada tahu bahwa Tuhan kembali kepada Bapa di surga. 我们知道主耶稣他是回到天父那里去。 Kenaikan Tuhan Yesus ke surga 主耶稣的升天， menunjukkan kepada kita bahwa terjadi satu perubahan status. 证明了在这个身份上的有一个改变。 Pada waktu dia datang ke dalam dunia, 当主耶稣来到这个世界上， dia datang sebagai manusia. 他以这个人的这个身份来。 Bahkan firman Tuhan katakan manusia yang hina. 圣经也说是卑微的人。 Tapi pada waktu dia kembali kepada Bapa di surga, 可是当主耶稣回到天父那里的时候， di dalam kenaikannya itu, 就是当他升天的时候， dia kembali pada status keilahiannya 他回到他这个属神的这个身份， bersama dengan Bapa di surga, memerintah akan surga dan juga bumi ini. 就是他以天上的父来掌管，来这个整个的世界，整个的宇宙万物。 Di dalam pengakuan iman rasuli, 在我们的使徒信经里头， ada kalimat yang berbunyi, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 里面有说主耶稣升天，坐在全能父上帝的右边。 Ini menunjukkan kepada kita 这是向我们表示， bahwa duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini berarti dia memiliki kuasa. 他坐在全能父上帝的右边，所以说他是有全能的。 Kalau dia berkuasa di surga, 如果他在天上有权力， ini berarti seluruh yang di surga takluk dan tunduk kepadanya. 如果他在天上有权柄，表示说在天上的所有的都是降服在他的这 Dia 个 punya 权力以 kuasa, 下， dia punya kuasa. 他是有权柄 Maka 的。 dia berkata kepada murid-muridnya, 因此他对门徒说， kamu akan menerima kuasa. 就是你要得着能力。 Tadi saya katakan bahwa Tuhan bukan saja berkuasa di surga, tetapi juga di bumi. 我刚才说了，主不是单单在天上有权柄，他也是在地上有权柄。 Apa yang kita bisa lihat dia berkuasa di bumi? 他在地上有权柄，我们可以从哪一方面看到？ Di bumi ada apa? 在地上有什么呢？ Sehingga dia berkuasa atas mereka. 让他能够掌管他们在地上的， Di bumi ada bangsa-bangsa. 在这个地上有万国。 Tuhan menjadi raja, penguasa atas bangsa-bangsa. 主耶稣是万国的这个王。 Mungkin saudara berkata, masa iya setiap bangsa punya kepemimpinan sendiri? 你可能会说，每个国家不是有他们自己国家的这个领袖吗？ Tetapi saya berkata kepada saudara, 可是我对大家说， semua yang terjadi di dalam setiap bangsa di dunia ini 就是在这个世界上的所有国家所发生的事情， bisa terjadi seizin Tuhan, 所发生的一切事情，是在主的应许之下， bisa terjadi di dalam kontrol daripada penguasa dunia yaitu Tuhan Yesus. 所有的事情能够发生在主耶稣掌管这个天地万物的这个主的这个掌控之下。 Maka inilah yang tadi saya katakan, dia berkuasa di bumi. 就是我刚才说的，他在这个地上有他的权柄。 Di bumi ada apa? 在地上有什么呢？ Ada gereja Tuhan. 有主的教会， Maka Tuhan penguasa gereja. 所以主也是掌管了就是这个教会。 Dia sudah kembali kepada Bapa di surga. 这个时候他已经回到天父那 Dia 里去， tetap memiliki kuasa. 他仍然有权柄， Baik di surga 无论在天上 maupun di bumi. 或者在地上， Baik untuk bangsa-bangsa, 无论是在每一个国家中， baik untuk gereja-gereja Tuhan. 无论在这个对这个主的教会， Dia tetap raja dan penguasa atas bangsa dan gereja.
他就是一切的这个王，他是掌控了这个世界全世上的这个地上的一切的。Dia yang menguasai gereja. 他掌控了这个教会， Karena dia penguasa gereja. 因为他是有权柄来掌控教会的主。 Maka semua kebijaksanaan daripada gereja harus sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. 因此呢，教会所做的每一项的一些的策划或者计划，都是要在主的这个掌控之下。 Ingat, karena dia raja dan penguasa gereja. 我们要记得，因为他是我们的王，他也是掌控这个世界的主。 Di bumi ada apa? 在这个地上有 Ada 什 rumah 么？ tangga. 有家庭。 Siapa kepala rumah tangga? 我们家庭之主是谁？ Seringkali kita dengar dikatakan suami adalah kepala rumah tangga. 我们常常说，这个丈夫就是一家之主。 Tapi hari ini saya katakan, 可是今天我要告诉你们， rumah tangga Kristen Yesus yang adalah penguasa dan kepala rumah tangga. 我们基督化的家庭当中，主耶稣就是我们的一家之主， Bukan suami atau bukan istri, 不是太太或者是丈夫， bukan anak-anak, 不是儿女们。 tapi Kristus adalah kepala rumah tangga. 我们知道主基督是这个家庭的主。 Di dunia ada apa lagi? 在世上还有什么呢？ Oh, ada saudara-saudara dan saya. 有你和我， Kita orang-orang percaya. 我们是信徒。 Maka dia yang menguasa kita. Just- Dia yang menjadi raja di dalam hidup kita. 他是成为我们生命中的王。 Saudara-saudaraku yang kekasih. 亲爱的弟兄姐妹， Kenaikan Tuhan Yesus 主耶稣的升天， bermakna bahwa Yesus naik ke surga menjadi penguasa surga dan juga penguasa bumi. 这个含义就是主耶稣他升天之后，他在这个天上有权柄，他在地上仍然有权 Maka 柄。 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 所以我们庆祝主耶稣的升天， Sama juga kita memproklamirkan bahwa Yesus penguasa surga dan bumi. 我们就是宣告主耶稣就是掌管天上和地下的主。 Makna yang kedua 第二个意义 dari kenaikan Tuhan Yesus, 就是从主耶稣升天的这个第二 seperti 个意义。 juga dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 约翰福音第14章第2节，在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。 Yesus dia naik ke surga 耶稣他升天， dan dia masih bekerja 他仍然的有工 menyediakan 作， tempat bagi kita orang-orang percaya. 他是为我们这些信徒预备地方。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， apa makna yang ketiga? 第三个的意义是什么呢？ Dia naik ke surga 主耶稣升天， dan ia menjadikan kita saksi-saksinya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. 他让我们成为他的见证，就是把福音传到地极。 Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya bacakan lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 我在读使徒行传第1章第8节，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan tidak menyuruh kita bersaksi 主耶稣没有叫我们见证， pada waktu dia terangkat ke surga 就是当他升天的时候， atau saat-saat dia akan terangkat ke surga. 或者就是他要升天的时候，或者在他要升天的那个时刻， Dia katakan, aku akan menjadikan kamu saksi-saksiku.
他说：“我要使你们成为我的见证。” Saudara-saudaraku yang kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， menjadikan kita saksi dan bersaksi itu berbeda. 他要让我们成为见证，跟我们是见证是不一样的。 Berkhotbah dan menjadi pengkhotbah itu juga berbeda. 我们讲道跟我们成为讲道的人是不一样的。 Saya bersyukur hari ini saya bertemu dengan musuh yang di sini. 感谢神，今天呢，我能够有机会见到本堂的牧师， Ya, beliau pendeta, 他是主任牧师， saya juga pendeta. 他是牧师，我也是牧师。 Kapan kita disebut pendeta, kapan tidak? 我们什么时候被称为牧师，或者什么时候没有被称为牧师呢？ Apakah pada waktu kita berkhotbah, bersaksi baru kita disebut pendeta? 是不是当我们讲道的时候，或者我们做见证的时候，我们才被称为牧师呢？ Tidak. 不是这样的。 Waktu bangun, saya Tawang. pendeta. 当我早上起床，我是牧师； Waktu tidur, saya pendeta. 当我要睡觉，我睡觉的时候，我也是牧师； Makan, saya pendeta. 当我用餐的时候，我是牧师； Setiap saat saya pendeta. 每时每刻，我是牧师。 Kalau saya pendeta, 如果我是牧师的话， semua hidup saya harus mencerminkan saya pendeta. 我整个生命要表现出来，我是一个牧师。 Bukan pada waktu saya berkhotbah, baru saya pendeta. 不是单当我讲到的那个时候，我才被称为是牧师的。 Tuhan berkata kepada murid-muridnya, 主耶稣对门徒说 kamu akan kujadikan saksi. Ni Atau yang- menjadikan kamu saksi-saksiku.：“ 就是我要使你们做我的见证。” Maka murid-murid kemana saja dia pergi, 所以这个门徒们，无论他们到什么地方， dia harus ingat bahwa dia adalah saksi Kristus. 他要记得他是主耶稣的见证。 Gereja Tuhan di mana-mana saja harus tahu 所以在每个地方的这个教会，他们必须要知道， kita adalah saksi-saksi Kristus. 我们是基督的见证。 Kalau kita adalah saksi-saksi Kristus, 如果我们是基督的见证的话， kita harus menyaksikan apa yang Tuhan mau kita saksikan. 我们要见证主耶稣要我们见证的。 Kita harus membawa diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau sebagai seorang saksi Kristus. 我们身为一个见证的人，我们要把我们自己放在我们应当的这个地位、这个身份。 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini makna-makna yang kita bisa dapatkan. 这些内容、这些的意义，是我们应该要知道、要得到的， Begitu indah. 是非常美好的。 Oh, kita bersyukur kita punya Allah di dalam diri Yesus Kristus yang berkuasa atas langit dan bumi. 我们感谢神，因为我们在主耶稣里面，我们是有一位能够我们有一位掌控这个天上地下的主。 Kita bersyukur karena maut tidak dapat mengalahkannya. 我们感谢神，因为死亡没办法胜过他， Sehingga kita bisa bersandar kepadanya. 所以让我们能够依靠他。 Maka kita punya pengharapan 所以我们是有盼望的。 di tengah-tengah hidup di dunia yang seringkali banyak hal membuat kita tidak punya pengharapan lagi. 因为在世上常常使我们没有再有盼望。 Tapi waktu kita ingat Yesus yang sudah bangkit, 可是当我们想起已经复活的主， Yesus yang sudah kembali kepada Bapa di surga, 主耶稣已经回到天父那里， oh membuat kita punya pengharapan baru. 这使我们有一个新的盼望。 Khususnya kita sekarang di dunia ini. 特别是我们这个时候活在这个世界上的人， Kita semua tahu kita berada di dalam suatu kehidupan yang penuh dengan ketakutan karena COVID-19 ini. 我们知道我们的生活充满了害怕、惧怕，因为我们在这个疫情的当中。 Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia ini, 如果我们看到我们四周围所发生的，或者这个全世界上所发生的事情，
bisa membuat banyak orang hilang pengharapan. 会使很多的人失去盼望。 Tapi kita bersyukur, 可是我们要感谢神， kita punya Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mampu memberikan pengharapan pada waktu kita hilang pengharapan. 我们在主耶稣里，我们有一位主，他是给我们盼望。就当我们失去盼望的时候，他是我们的盼望。 Dan pengharapan ini bisa kembali muncul di dalam diri kita. 这个盼望能够产生在我们的心里面。 Dan itu saya tambahkan di dalam poin yang keempat, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ini. 这个主耶稣升天的这个第四个意义， Yaitu ada janji Tuhan yang luar biasa 就是有主非常美好的应许， sebelum dia kembali kepada Bapa di surga. 就是当他还没有回到天父那里去的时 Saudara 候。 lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13. 我们来看约翰福音第14章第13 Dan 节。 apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ini janji, 这就是应许， janji yang luar biasa 非常特别的应许， sebelum dia kembali kepada Bapa di surga. 就是当主耶稣还没有回到天父那里去。 Dan ini makna juga, salah satu makna daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. 这也就是主耶稣升天的其中一个非常重要的这个意义。 Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. 你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。 Kita hidup di dalam dunia ini 我们活在世界上， tidak akan luput daripada tangisan dan air mata. 我们离不开一些的痛苦或者眼泪， Tidak akan luput daripada beban kehidupan. 我们脱离不了我们的这个生活上的重担， Tidak akan luput dari suka dan duka. 我们脱离不了我们的悲与哀。 Ada orang bertanya kepada saya, 有人问我说 pendeta, 他说牧师， kenapa kalau orang lahir itu nangis? 他说为什么呢？一个人出生的时候他会哭的？ Seharusnya orang kalau dilahirkan ke dalam dunia, 应该如果一个人他诞生或者出生在这个世界上， harusnya senang. 他应该很快乐的吧？ Oh, dia di dalam kandungan yang kecil. 因为他在这个母胎里面是非常的窄， Sekarang dia dilahirkan ke dalam dunia yang begini luas. 他这个时候已经出生在非常广大宽大的这个世上， Tetapi dia nangis. 可是他却哭泣。 Dia masuk ke dalam dunia ini dengan tangisan. 他是以哭泣进入这个世界的， Seharusnya masuk dengan tertawa. 他应该是用这个笑容或者微笑的来进入世界。 Saya berkata kepada yang bertanya begitu. 我对那个问我的人说， Ini hanya mau menunjukkan bahwa dia akan masuk di dalam suatu dunia yang tidak akan lolos luput dari tangisan dan air mata. 也就是说呢，这个证明了他将进入一个充满痛苦、充满哭泣的一个世 Pada 界。 waktu kita bermasalah dan masalah itu begitu berat, 当我们面对问题，然后那个问题非常的这个重的时候， salah satu makna kenaikan Tuhan Yesus 我们要记得主耶稣升天的其中一个意义， yang firman Tuhan berbicara kepada kita. 就是神的话语对我们说的： Mintalah, 你们求， mintalah kepadaku 你们向我祈求， dalam namaku, 就是奉我的名， maka aku akan melakukannya. 我必成就。 Pada waktu kita menangis, 当我们哭泣的时候， menangis karena susah, 我们因为痛苦而哭泣。 beritahukanlah kesusahanmu itu kepada Tuhan di dalam melalui doa. 你要透过祷告，把你的痛苦向主倾诉。 Ingat janji kenaikan Tuhan Yesus. 我们要记得主耶稣升天的应许。 Berdoalah, 你要祷告， berdoalah. 你要祷告。
Aku akan mendengar 我会听， dan aku akan memberikan apa yang kau minta. 我会按照你所要的赐给你， Aku akan melakukan apa yang kau mau. 我会行出你所要的。 Namun saudara harus ingat, 但是我们要记住， di dalam Alkitab, 在圣经里头， khususnya di dalam Injil Yohanes, 特别在这个约翰福音， karena di dalam Injil Yohanes beberapa kali berbicara tentang doa ini. 约翰福音有好几遍的有记载有关于这个祷告， Di mana Tuhan berjanji sesuatu untuk menolong kita. 主耶稣他应许他会帮助我们。 Saudara melihat ayat-ayat sebelumnya 我们要看之前的这些经节 ada syarat. 是有条件的， Misalnya, 比如说， kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. 就是你奉我的名求，我就会应允。 Kalau kamu sudah hidup di dalam firmanku dan firmanku di dalam kamu, mintalah. 可是你要你要在我里面，我也在你里面，你就向我祈求。 Jadi hidup di dalam firman dan firman di dalam kita itu merupakan syarat. 所以呢，我们要活在这个主的话里面，这个主的话活在我们里面，这就是条件。 Jangan belum memenuhi syarat sudah minta. 我们不要还没有符合这个条件，我们就祈求了。 Saya yakin saudara akan kecewa. 如果这样的话，你会失望的。 Makanya di dalam hidup ini saya seringkali dengar banyak lagu doa. 所以我们在生活上，我们常常有听到这样的祷告。 Ada lagu doa yang di dalamnya ada memuat kekecewaan karena doa. 有一些的这个祷告的这个诗歌里面呢，有提到他们对这个祷告的这个失望。 Saya dulu senang satu lagu doa. 我 Enak saya. 我以前呢非常的喜欢一首关于这个祷告的诗歌。 Judul lagu itu saja memang kalau kita tidak pikir mendalam seperti hal biasa. 它这个歌名呢，如果我们没有更深入的去想的话，看起来、听起来是非常普通一般。 Syair lagu itu 可是这个歌里面的这个歌词， juga kalau kita tidak memikirkan, merenungkan mendalam, kita merasa oke-oke saja. 如果我们没有深入的去思想你里面的这个歌词的，我们觉得这个歌词都是很好，没 Ya, 问题。 lagunya seperti ini. 他的歌是这样的， Ya, sederhana aja. 简单的。 Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? 就是主啊，你还听我的祈求吗？我的祷告吗？ Kalimat ini sebenarnya sudah menunjukkan suatu kekecewaan. 其实呢，这个歌词呢，一开始就已经说明了，他唱的人失望， Kekecewaan karena doanya itu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. 他很失望，因为神没有应允，没有听他的祷告。 Dia sudah berdoa, 他已经祷告了， Tuhan tidak mendengar, 可是神没有听， Tuhan tidak menjawab, 神没有应允他的祷 Tuhan 告， tidak melakukannya. 神没有帮他给他成就， Maka dia bertanya, 所以他就问神。 walaupun tanyanya melalui nada dan irama, 虽然他是透过一个旋律来问 Tuhan, 神， masihkah kau mau dengarkan doaku? 就是主啊，你是不是还要听我的祷告？ Karena apa? 是因为什么呢？ Seringkali kita hanya memegang janji Tuhan, tetapi kita lupa melakukan syaratnya. 我们常常的情形就是，我们就是捉住神的应许，可是我们忘了这个必须做的条件。 Nah, ada lagu doa yang bagus. 有一些祷告的歌是非常好的， Dia hanya sejauh doa. 主只是在祷告中那么远， Dia hanya sejauh doa. 他只是在祷告中的那么 Ada 远。 apa-apa.
ada apa-apa, 有什么事， mari kita datang dekatkan diri kepadanya, 我们有任何的事情，我们来究竟主， berseru kepadanya 我们向他呼求， melalui doa. 透过我们的祷告， Maka dia akan mendengar 他会应允， dan dia akan melakukannya. 他会成就。 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. 今天我们庆祝主耶稣的升天， Kita bersyukur 我们要感谢神。 pada waktu Yesus datang ke dalam dunia yang kita rayakan dan menyebut dengan hari Natal. 当主耶稣诞生在这个世界上，我们通常称为圣诞节的时候， Kadang-kadang perayaannya besar, meriah. 我们常常以非常的这个庞大的一个庆祝来庆祝主耶稣的这个圣诞。 Bisa membuat tanda tanya. 可是这也是会引起一个疑问： Kalau Tuhan Juru Selamat datang ke dalam dunia, 如果我们的主耶稣他是救主，他来到这个世上， kalau Dia adalah Allah, 如果他是神， Dia adalah penguasa, 他是掌控一切的， kenapa Dia datang manusia tidak mau menerima Dia dan memberikan tempat yang layak? Dia akhirnya harus dilahirkan di kandang binatang. 如果他是主宰这个宇宙万物的，为什么呢？他又来到这个世界上，他是诞生在这个马槽里面。 Kok Allah saya seperti itu? 为什么我的主，我的上帝是像那样子 Pada 的 waktu 呢？ Dia disalibkan, 当他被钉十架的时候， kok Allah saya seperti itu? 为什么我的神，我的主是好像那样的呢？ Pada waktu Dia mati dan dikuburkan, 当他受死，他被埋葬的时候， kok Allah saya seperti itu? 为什么我的主是像那样的呢？ Tetapi ingat, peristiwa yang dialami oleh Allah kita di dalam diri Yesus Kristus 可是我们要记住，我们的主耶稣所经历的， tidak sampai di situ saja. 不是单单到那里而已。 Lihatlah peristiwa yang terjadi di kubur Yusuf orang Arimatea hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. 我们看到，在这个约瑟阿里马太的约瑟的这个坟墓的时候，主耶稣第3天复活。 40 hari kemudian dia kembali kepada Bapa di surga. 40天之后呢，他回到天父那里去， Yang kita peringati dan rayakan hari ini. 也就是我们今天所庆祝的。 Kita harus bangga 我们以这个为荣 punya 为傲， Allah seperti Tuhan Yesus. 我们拥有像主耶稣那样的一位主。 Kita bersyukur 我们要感谢神， kita bisa menjadi anak-anaknya. 我们能够成为神的儿女。 Tuhan memberkati kita semua. 愿主赐福我们每个人。 Amin. 阿门。 Kita berdoa. 我们低头祷告， Terima kasih Tuhan. 主啊，我们要感谢你。 Suara manusia sudah berhenti. 人的声音已经停止， Biarlah suara Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami masing-masing. 让圣灵的声音继续在我们每个人的心田里说话， Artikanlah firman Tuhan ini lebih sempurna lagi. 让我们能够求主你把神的话语能够更完全的放在我们的心里面， Artikan firman Tuhan ini lebih jelas lagi. 让神的话语能够在我们心里面，我们更清楚。 Sehingga sebentar kami pulang. 就是当我们离开教会， Kami pulang membawa firman Tuhan yang jelas dan sempurna. 我们是带着一个完整的这个神的话语回到我们的家。 Terima kasih Tuhan. 主啊，我们感谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。